KPM. Allahu Akbar. Macam mana ni nak pilih ni? Pening lah daripada semalam. Pening nak pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Syafiqah ya? Ya betul Ustaz. Ustaz apa khabar Ustaz? Jumpa kat sini khabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz nampak macam sedih je tadi. Ya, saya sedih. Saya runsing ni Ustaz. Saya dapat 2 tawaran. Nak belajar. Ya? Satu dekat luar negara. Satu dekat dalam negara. Dua-dua elok. Macam mana nak pilih ni Ustaz? Pening Pertama lah. sekali. Aha. Tahniah. Alhamdulillah. Dapat 2 tawaran. Jarang-jarang berlaku ni. Yang kedua, syukur. Sujud syukur pada Allah. Sebab ayat kata, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita kena bersyukur. Alhamdulillah saya dapat. Okey, alhamdulillah dapat. Jadi untuk membuat pilihan yang terbaik, di luar negara pun baik, dalam negara pun baik. Jadi untuk dapat yang terbaik, kita kena mohon kepada Allah, mohon petunjuk daripada Allah, kita kena buat solat sunat istikharah. Oh, solat sunat istikharah. Ustaz, kalau macam tu Ustaz ajarlah saya apa itu solat sunat istikharah. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas. Hari ini, kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 untuk topik solat sunat istikharah dan tasbih. Tapi sebelum tu, jom kita perkenalkan dahulu guru kita yang bukan calang-calang orangnya. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, itu dia profil guru kita pada hari ini. Jadi sebelum kita nak mulakan pembelajaran, saya nak kenalkan dahulu guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Rasmawati Mak Din daripada SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah, itu dia jurubahasa isyarat kita. Jadi hari ini bersama kita di studio guru kita Ustaz Muhammad Amri Mat Husin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah sihat? Sihat Alhamdulillah. Sihat, Ustaz sihat? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Jadi Ustaz, bukan kita berdua je di studio, bahkan kita ada murid-murid Google Meet. Mungkin boleh Ustaz perkenalkan mereka? Okey, boleh insyaAllah. Boleh. Okey, yang pertama murid kita itu bernama Natasha, Nurul Natasha. Comel orangnya dan pandai pulanya, bijak lagi. Dan yang keduanya kita ada Puteri Amani daripada 4 Bougainville, insyaAllah. Yang seterusnya kita ada Raja Balkis dan yang terakhir kita ada Zulaikha. Mereka ini sangat baik dalam kelas. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Okey, jadi itu dia murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor, Ustaz. Ya, betul. Jadi Ustaz, untuk topik kita lah Ustaz kan. Tadi kita buat gimmick Ustaz, kan pening runsing. Apa sebenarnya kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Okey, baik Syafiqah, terima kasih. Saya mulakan dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan tajuk yang kita nak persembahkan pada hari ini iaitu yang berkaitan dengan solat sunat istikharah. Saya tengok Fikah tadi, dia punya risaunya, gusanya, nak pilih luar negara ke nak pilih dalam negara, nak pilih luar negara ke dalam negara. Jadi kita nak tanya murid kita lah, ya, agak-agaknya siapa yang nak jawab ni yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni? Yang tahu tentang solat sunat istikharah, nak pilih mana yang baik, luar negara ke dalam negara. Agak-agaknya siapa Siapa nak? Angkat tangan? Boleh angkat tangan? Boleh, solat sunat istikharah. Siapa nak jawab tu? Tak ada siapa seorang? Nak jawab? Boleh seorang? Kita minta Puteri Amani. Puteri Amani. Okey, silakan Puteri Amani. Okey, apa maksud solat sunat istikharah rasanya? Solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam melakukan pilihan bagi sesuatu perkara. Alhamdulillah, terima kasih Puteri, jawapannya sangat-sangat baik.
Inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan dalam masa kita nak bincangkan perkara yang berkaitan dengan solat sunat tasbih ini, kita faham, kita tahu dan kita amalkan dengan secara istiqamah di rumah masing-masing, insya-Allah. Jadi yang pertama, kita lihat menyatakan maksud, hukum dan dalil solat sunat istikharah. Hukum dan dalil. Tadi Putri Putri Amani dah jawab berkaitan dengan dalil, berkaitan dengan pengertian konsep solat sunat istikharah. Kita nak lihat hukum dan dalil. Siapa agak-agak ni yang hukum dan dalil yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni? Siapa pula? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Okey, dah buka mic dah. Okey, silakan. Okey, silakan Natasha, silakan. Natasha. Okey, baik. Sunat solat sunat istikharah ialah sunat. Okey, hukum dia sunat, dalilnya? Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Iza hamma ahadukum bil amri falyarfa rak'ataini min ghairil fariidah. Maksudnya, jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Okey, baik Natasha. Terima kasih Natasha. Perkataan gusar dari Syafiqah. Agak-agak Syafiqah gusar ke tadi? Tadi runsing. Gusar, runsing semua ada. Semua ada. Jadi apa yang kita kena buat Syafiqah? Kita kena buat solat sunat istikharah. Itu secara ringkasnya konsep yang berkaitan dengan solat sunat istikharah. Dan kita akan detailkan lagi selepas ni. Okey, baik, seterusnya. Yang kedua, kita nak bincang juga yang berkaitan dengan solat sunat tasbih. Tasbih, solat sunat tasbih yang ada kat atas meja tu, tasbih. Solat sunat tasbih. Kenapa solat sunat tasbih? Agak-agaknya kenapa Kenapa Ustaz? Saya nak tahu juga solat-solat tasbih tu kenapa tu? Kenapa tasbih? Kita solat sunat tasbih ni disebut sebagai solat sunat tasbih sebab di dalam solat tersebut kita ada 300 kali tasbih pada keseluruhan solat tersebut. Tasbihnya macam mana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih 300 kali. Dia ada kaifiat yang kita akan perhalusinya pada masa yang sebentar lagi lah, insya-Allah. Dan yang seterusnya berkaitan dengan selain daripada konsep, hukum dan dalil, iaitu menerangkan kaifiat. Agak-agaknya kaifiat tu apa Kaifiat tu macam cara ke Ustaz? Cara cara. Betul ke Ustaz? Tapi kadang-kadang kalau kita tanya murid ni kaifiat, apa kaifiat? Jadi apabila dia tak tahu kaifiat tu, dia susah nak jawab jawapan dia kan. Jadi kaifiat ni adalah cara untuk kita menunaikan solat sunat tasbih. Bagaimana cara kita nak solat sunat tasbih? Caranya ialah dengan bermula dengan niat dan sebagainya. Nanti kita akan tanya. Agak-agaknya siapa yang agak-agaknya secara ringkas lah tahu cara untuk kita menunaikan solat sunat istikharah ni. Solat sunat istikharah dulu. Boleh? Siapa? Boleh? Okey, silakan. Okey, baik. Raja Balkis, silakan. Okey, pertama kita mulakan dengan berniat. Okey. Usolli sunat istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat istikharah 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Bilangan rakaatnya adalah dilakukan sebanyak 2 rakaat. Cara pelaksanaannya adalah dilakukan secara bersendirian. Bacaan dalam solat, rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Kafirun. Rakaat kedua surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Menyempurnakan rukun-rukun yang lain dan berdoa dengan doa-doa yang bersesuaian. Bagusnya Raja Balkis. Satu saat nak tanya Raja Balkis. Kalau rakaat pertama kita baca Fatihah dengan surah Al-Kafirun, boleh ke baca surah lain selepas Fatihah tu? Agak-agak. Maksudnya nak baca nak baca surah panjang lah, contoh surah Al-Duha ke, surah Al-Insyirah ke, Alam Nashrah Laka Sadrak, boleh ke agak-agak? Boleh, surah yang bersesuaian. Surah yang bersesuaian. Tepat sekali Raja Balkis. Tahniah Raja Balkis. Terima kasih Raja Balkis. Ya, selain daripada kita boleh baca surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, boleh juga kita boleh baca mana-mana surah yang bersesuaian untuk kita melaksanakan solat sunat istikharah. Dan seterusnya kita kata melaksanakan amali solat sunat istikharah
dan tasbih ini dengan secara istiqamah, secara berterusan di rumah. Kita dah belajar kat sekolah, kita kena belajar, kita kena amalkan apa yang telah kita pelajari untuk kehidupan kita, untuk diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, ya, 4.25.5 merumuskan hikmah menunaikan solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Secara ringkasnya, apa yang kita buat itu ada hikmah yang Allah sebutkan. Ya, mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah. Setiap yang berlaku itu mesti ada hikmah di sebaliknya. Kematian, ujian, semua ujian lah. Ujian banjir macam fikah tadi, dapat dua pun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat pilihan kan? Nak pergi luar negara ke nak dalam negara? Jadi gusar. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya kita, apabila kita tahu hikmah tu, kita akan laksanakanlah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa-rasalah Syafiqah agak-agaklah kalau dah solat sunat istikharah menjurus ke arah mana agak-agak Syafiqah? Luar negara ke dalam negara? Rasa-rasalah. Oh, rasa-rasa kalau dah dapat sambung belajar lah kan Ustaz kan? Belajar. Saya pilih tempatan lah Ustaz. Sebabnya? Sebabnya lebih rapat dengan keluarga, boleh tolong mak ayah lah. Alhamdulillah. Kalau saya lah Ustaz. Anak tapi yang ambillah juga peluang kalau boleh keluar negara, baguslah untuk murid-murid kan Ustaz kan? Ya, betul. Ini calon-calon luar negara ni. InsyaAllah. Kita ada Tasha, kita ada Zulaikha ni semua bijak ni. Pandai. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul Ustaz. Ya, betul. Jadi pilihan itu kita kena laksanakanlah. Solat sunat istikharah agar kita diberi jalan ataupun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menentukan sama ada kita nak menentukan pilihan yang mana. Yang ni ke yang tu. Sama juga dalam pilihan-pilihan yang lain. Pilihan yang lain apa? Yang lain tu apa? Pilihan macam kita ada tanjak ke depan tu, umpama ni kita nak berkahwin lah kan, kita nak pilih pasangan kita. Ya, pilih pasangan kita. Kita ada dua lah, contohnya ada dua. Nak pilih yang mana? Yang tu ke yang ni? Yang tu ke yang ni? Jadi kita buat pilihan yang terbaik mudah-mudahan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, itulah standard pembelajaran kita Ustaz dengan solat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Saya tak sabar ni nak belajar apa kaifiat, apa cara-caranya. Tapi sebelum tu Ustaz, kita bagi ruang untuk murid-murid kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk topik kita solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Jadi jom Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustaz? Dipersilakan. Ya, Syafiqah. Terima kasih Syafiqah. Yang kita nak belajar, yang kita nak detailkan tadi iaitu berkaitan dengan solat sunat istikharah. Kan Syafiqah tadi rasa gusar, nak pilih yang mana satu. Sama juga pilihan-pilihan yang lain lah. Sama ada dalam pilihan menentukan jodoh kita, menentukan keputusan pekerjaan kita, selain daripada belajar tadilah. Jadi kita nak detailkan berkaitan dengan solat sunat istikharah, maksud, hukum dan dalil. Tadi secara konsepnya begitu mudah, iaitu solat sunat yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni kita nak menentukan pilihan kita, iaitu menentukan pilihan kita yang mana yang lebih baik untuk kita. Contoh kita lihat dalam slide kita ni, iaitu maksud, hukum dan dalil solat sunat istikharah. Jadi yang ni ada ni, murid kita nak detailkan lagi. Tadi secara ringkas, secara konsepnya, sekarang nak detailkan lagi. Apa itu solat sunat istikharah? Dipersilakan. Siapa ni agak-agak ni? Siapa yang boleh? Okey, silakan Puteri. Maksud solat istikharah ialah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam melakukan pilihan bagi sesuatu perkara. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah sunat.
Hukumnya adalah sunat. Ya, Putri ya. Hukumnya. Kalau wajib dia tak rasa boleh, Ustaz. macam kena wajib kena buat lah. Tu wajib lah. Ini sunat hukumnya. Tak apa. Kesilapan itu Ya, biasa. betul. Ya, dalam pendidikan Tadi kita. saya dengar dia nak kongsikan dalil, Ustaz. Betul ke? Dia nak kongsikan dalil. Awak nak kongsikan dalil ya? Silakan. Silakan awak. Putri, silakan. Dalil. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa iza hamma ahadukum bil amri falyarqa raq'ataini min ghairil faridah. Maksudnya, jika salah seorang daripada kalian berusaha tentang sesuatu perkara, maka dia hendaklah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Okey, itu sebab dia kata bukan wajib tadi. Ya. Yang fardu ada fardu, yang sunat ada yang sunat. Ya, Jadi betul. yang ni sunat ya Putri ya. Yang ni sunat. Terima kasih Putri. Terima kasih. Persembahan ataupun jawapan yang sangat-sangat baik. Terima kasih Putri. Okey, kita lihat bagaimana Putri yang sebut tadi, dia kata solat yang memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon petunjuk, kita solat sunat. Mudah-mudahan Allah tunjuk yang mana yang terbaik untuk kita. Nampak dari sudut kelebihan yang satu, kan? Dapat yang dua. Kelebihan satu tapi dapat yang dua. Tapi Allah itu Maha mengetahui dan dia tahu bahawa kita itu perlukan yang nombor dua itu. Jadi itu dipanggil solat sunat dan mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat pilihan yang terbaik. Ya, agak-agaknya Syafiqah ya rasa gusar tadi kalau kita dah solat, kita rasa macam mana agak-agak? Bila dah solat tu kan Ustaz kan, Ya. bila saya tahu kalau lepas solat ni mesti tenang. Tenang. Lagi-lagi kalau kita dah letakkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti insya-Allah tenang dan akan diberi petunjuk lah Ustaz. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Insya-Allah Allah beri petunjuk pada InsyaAllah. kita yang berdoa kepadanya. Okey, baik. Itu yang berkaitan dengan solat sunat istikharah. Jadi dalil pun telah dibacakan oleh Putri tadi. Dalil dibaca Putri bersama dengan maksudnya sekali, jika salah seorang yang seorang daripada kalian itu rasa gusar, rasa gundah gulana, rasa nak buat pilihan mana ni, yang satu ke yang dua, yang satu ke yang dua, maka suatu perkara itu dirikanlah solat sunat 2 rakaat. 2 rakaat untuk kita dapat petunjuk ataupun untuk dapat keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Seterusnya kita lihat maksud dan hukum solat sunat tasbih. Tadi istikharah, sekarang ni tasbih. Syafiqah tadi kan mula dengan tasbih subhanallah subhanallah. Itu dah tasbih kan. Tapi dalam solat agak-agak kita baca apa kita nak tanya lah siapa agak-agak ni berkaitan dengan solat tasbih ni. Siapa nak jawab? Soalan jawab. Okey, silakan Tasha. Hebat. Okey, silakan Tasha. Solat sunat tasbih ialah solat sunat yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Hukumnya ialah sunat. Dalilnya macam mana dalilnya? Dalilnya panjang, agaknya dalil panjang. Ya, panjang. Agak-agak boleh baca ke Tasha dalil dia? Baca terjemahan pun dah okey dah. Cuba dalil. Maksudnya engkau solat sebanyak 4 rakaat, engkau baca setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila engkau telah selesai membaca pada rakaat pertama dan ketika itu engkau masih berdiri, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau rukuk dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada rukuk dan bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian engkau sujud semula, bacalah 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, bacalah 10 kali. Kesemuanya adalah 75 kali yang engkau lakukan sebanyak 4 rakaat. Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, maka lakukanlah pada sehari Jumaat. Kalau tidak mampu juga, lakukanlah sebulan sekali. Jika tidak mampu, lakukanlah sekali seumur hidup. Allahu Akbar. Cantiknya kan? Daripada hadis tu Ustaz dah jelas Ustaz. Dah jelas. Kalau tak dapat lakukan tiap-tiap hari, sekali seumur hidup. Ya. Buatlah sekali kan. Sekali buatlah. Ya, mudah-mudahan kita tahu bahawa itu kita ni sebagai hamba kena bertasbih.
berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rumuskan yang kali-kali tadi kita rumuskan Tasha kita rumuskan gini Tasha ataupun murid-murid semua di luar sana. Kita rumuskan gini, keseluruhan yang 15 kali 15 10 itu rumuskan keseluruhan ayat itu kita kena tasbih dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali pada keseluruhan ayat. Pada keseluruhan bukan ayat, keseluruhan solat kita. Kita mula dengan angkat takbir Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim, baca surah. Jadi kita kena tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam mana kita nak tahu bilangan tu? Kita nak tahu bilangan tu, kita boleh guna jari pun boleh. Jari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi hadis tadi yang dibacakan oleh Tasha tadi memang jelas, sangat jelas bahawa kita kena membaca tasbih itu sebanyak 300 kali dan diajarkan juga kaifiat ataupun cara-cara nak solat sunat tasbih itu. Kita baca selepas surah 15 kali, kita rukuk 10 kali, kita sujud 10 kali, kita duduk istirahat pun 10 kali, dan jumlahnya 75 pada rakaat pertama, 75 pada rakaat kedua, 75 rakaat ketiga, 75 rakaat keempat. Sekiranya kita laksanakan solat tersebut dengan satu salam, 4 rakaat satu salam. Dia ada kaedah ataupun kaifiat dia yang kita akan pelajari, kita akan tentukan ataupun kita akan perhalusi untuk solat sunat tasbih ini. Seterusnya kita lihat berkaitan dengan bilangan bacaan tasbih tadi. Kenapa banyak sangat kita baca tu? Agak-agaknya banyak tu Ustaz. Agak-agaknya berapa lama Fikah kita nak habiskan satu solat tu? Lama Ustaz, kan? Mungkin lebih 10 minit kot. Boleh ke Ustaz? Ke lebih lagi? Kan 10 lebih dia akan jadi sejam. Biasanya sejam lah. Sampai sejam Ustaz? Sampai sejam. Untuk satu solat. Sempurnakan 300 tasbih tu? Untuk sempurnakan itu. Masya Allah. Biasanya gitulah. Kecuali kalau baca cepat sangat tu mungkin dalam 40 minit, setengah jam tu selesai. Subhanallah alhamdulillah. Tapi kita naklah solat dengan sempurna sesempurna mungkin. Sebab sekali seumur hidup. Itu paling-paling itulah yang bagusnya kita buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Gitu. Bagus sangat Ustaz. Tiap-tiap hari buat tu. Ya betul, jika mampu. Masya Allah. Tapi kiranya Ustaz, apa sebenarnya kelebihan solat sunat tasbih ni? Kita nak tahu juga kan. Sebab yelah, saya yakin kalau tasbih ni pasti kita mengingati Allah. Tapi sebenarnya apa sebenarnya kelebihan daripada solat sunat tasbih? Mungkin satu Ustaz. Okey, kelebihannya dia akan meningkat atau menambah keimanan kita. Iman kita ni, Fika, iman kita ni boleh bertambah dan berkurang, berbolak-balik. Kadang-kadang kita rasa macam nak buat ibadah saja. Padahal kita rasa lemah. Rasa lemah, maksudnya rasa macam malasnya. Tapi apabila kita melaksanakan solat sunat tasbih ni, keimanan kita akan bertambah kuat, bertambah kukuh, dan insya-Allah kita selalu doakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah dah bagi hidayah kepada kita, kita nak iman kita ni kekal dalam diri kita, dan kita solat sunat tasbih tadi, keimanan tu mudah-mudahan Allah kekalkan, dan mudah-mudahan Allah kekalkan sampai ke akhir hayat kita. Sampai kita masuk syurga Allah. Keimanan kita lah yang kita baca, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman. Hidup kita ni dengan iman, mati kita dengan iman. Semuanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita laksanakan sunat tasbih tadi, keimanan kita akan bertambah kukuh, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Itulah satu kelebihan Ustaz Satu kelebihan daripada solat sunat tasbih. Mungkin kita boleh cuba cari jalan Ustaz Satu masa ke kita ambil peluang untuk solat sunat tasbih. Saya pun Ustaz, saya nak sambung tasbih saya ni. Saya bagi ruang untuk murid-murid semua berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Kembali lagi dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam. Topiknya apa? Solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih. Jadi Ustaz, Ya, untuk Syafiqah. segmen kali ini Ustaz, apa yang kita nak belajar Ustaz? Yang kita nak belajar berkaitan segmen ini iaitu berkaitan dengan kaifiat. Cara kita nak solat sunat tasbih dan cara kita nak solat sunat istikharah. Macam mana cara dia? Dia cara dia. Macam kita nak buat kereta, ada cara dia bermula step 1, step 2, step 3. Sama juga kita nak puasa. Kita ada kaifiat dia, cara bermula dengan niat, diakhiri dengan mana cara dia. Jadi kita nak segmen ini untuk kaifiat solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Okey, baik Mana sana. tu, Ustaz? Boleh Boleh. Saya tak sabar nak belajar ni Ustaz. Okey, baik. Kita pergi kepada kaifiat solat sunat tasbih, solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Kita nak tanyalah, nak ulang-ulang balik dengan Puteri Amani. Puteri Amani. Kita ulang balik. Apa maksud solat sunat istikharah? Solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah adalah solat yang dilakukan untuk meminta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan pilihan bagi setiap perkara. Bagusnya Puteri Amani. Kita pergi pada Raja Balqis pula. Raja Balqis. Ya Ustaz. Ya, Raja Balqis. Nama pun dah cantik, dah raja. Raja Balqis. Berapa rakaat agak-agaknya solat sunat istikharah ni? 2 rakaat. 2 rakaat. Kenapa kita kena solat sunat istikharah? Untuk memohon sesuatu perkara tu dipermudahkan oleh Allah SWT. Mohon petunjuk. Petunjuk, pilihan yang terbaik. Yuk. Okey, terima kasih Raja Balqis. Natasha. Okey, Natasha. Ya, Ustaz. Nak tanya ni Natasha. Okey, apa maksudnya solat sunat tasbih tu Natasha? Solat sunat tasbih ialah solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih banyak 300 kali pada keseluruhan solat. Agak-agak boleh tak Natasha baca tasbihnya macam mana kita dah baca dalam solat nanti? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Okay, terima kasih Natasha, bacaannya sangat baik. Zikirnya dan yang akhir sekali kita tengok Zulaikha nampak senyum je tu. Mesti nak jawab Zulaikha ni. Zulaikha, agak-agaknya solat sunat tasbih ni kita buat ada berapa jenis? Ada berapa kaifiat, berapa bentuk keadaan yang kita boleh buat? Sama ada siang ataupun malam. Macam mana? Tak dapat Okey, dua keadaan ya. Zulaikha, yang pertama kita boleh buat siang, kita boleh buat pada waktu malam dan dia ada kaedah dan cara tersendiri kaifiat dia. Okey, kita terus kepada kaifiat dan cara melaksanakan kedua-dua solat tersebut. Boleh Fika Boleh sangat. Boleh sangat-sangat. Okey, baik. Yang pertama sekali kaifiat ataupun cara kita nak solat sunat istikharah, dia kena mulakan dengan niat lah. Apa-apa pun kita kena mulakan dengan niat. Hatta buatlah kerja apa sekali, sebab apa? Dalam hadis disebut innamal a'malu binniyat wa innama likumri'in ma nawa. Kita nak buat sesuatu tu kita kena dengan niat. Jadi kita nak solat sunat istikharah juga dengan niat. Ya, kita kembali kepada Zulaikha tadi. Ya, Zulaikha agak-agak tadi rasa tak dapat jawab tadi, sedih dia. Zulaikha. Kita bacakan solat sunat istikharah dan juga maksud dia. Maksudnya Niat dulu, niat. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, bagus. Boleh ikut tu pun alhamdulillah. Nanti antara yang terbaik nanti dia akan istiqomah buat solat sunat nanti insya-Allah. Terima kasih Zulaikha. Okey, seterusnya selepas niat, niat tu lafaznya usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jangan bertukar 2 rakaat.
Yang kadang-kadang ada bertukar dua marhalah, dua harakat dia bertukar. Dia jadi macam tu, jadi bertukar. Terima kasih Zulaikha, terima kasih. Ya, terima kasih Zulaikha. Jawapannya sangat baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, seterusnya kaifiat yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni, dia dilaksanakan secara bersendirian. Ya, kalau itu lebih utamalah bersendirian. Tidak perlu berjemaah. Dan bacaan dalam solatnya, rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kita minta Raja Balqis cuba baca Qul ya surah Al-Kafirun. Baik, silakan Raja Balqis. Silakan Raja Balqis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la kejap Ustaz. Wala ana tak apa. Wala ana abidum ma Wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abad wa'abud lakum wala lakum dinukum waliyadin. lakum dinukum waliyadin. Okey, Syafiqah. Kalau kita nak bacakan, kita jadi rasa berdebar kan? Ya. Gusar. Takut Ustaz. Kalau gusar. Takut orang cek lagi. Iyalah, betul lah. Terima kasih Raja Balqis. Terima kasih. Terima kasih. Dia rasa macam gusar, sedih. Kena buat istikharah juga. Tak perlu Ustaz, terus baca je. Baca je kan. Baca ayatnya, baca dengan baiklah. Dengan tajuk yang betul. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat ni, dia sebab dia banyak berulang, kadang-kadang nak landing tu susah sikit. Nak cari landing. Nak cari hujung dia tu. Ya. Kan? Nak jumpa dengan qalqalah dia. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nak jumpa dal qalqalah tu pun susah nak sebut. Jadi anak-anak penting, insya-Allah tingkatkan bacaan kita, tingkatkan tajwid kita dalam bacaan, InsyaAllah. di samping kita belajar istikharah ni lah. Dan bacaan yang kedua, rakaat kedua, surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ni memang semua ingatlah, nafal. Qul huwallahu ahad. Gitu. Okay, seterusnya berdoa dengan doa-doa yang sesuai. Apa yang doa yang sesuainya? Doa yang sesuai ni iaitu doa yang kita baca hari yang biasa tu. Boleh tak? Setiap hari kita baca Ustaz? Agak-agaknya Syafiqah, boleh tak doa yang hari yang biasa? Ada Ustaz? Cuba. Okey. Saya baca yang Ustaz? Saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, bagus sekali bacaan Syafiqah. Terima kasih banyak-banyak Syafiqah. Terima kasih Ustaz. Itu doa-doa biasalah, doa-doa rutin, doa-doa yang sesuai. Doa yang paling sesuai, buatlah kita punya aktiviti. Contoh kita nak tawaf, kita tak ingat doa khusus, bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk juga doa istikharah, doa tasbih juga kita bacalah doa-doa yang sesuai. Ya, macam Zulaikha nak baca Rabbana atina. Boleh? Zulaikha. Boleh Zulaikha? Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh? Boleh. Cuba. Silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Masya-Allah, ya baik. Masya-Allah. Subhanallah. Tadi dia macam rasa gusar sikit tadi kan. Dia rasa gusar ni, dia rasa dah stabil. Dah tenang emosi dia dah kan? tenang je. Alhamdulillah. Terima kasih Zulaikha. Terima kasih banyak-banyak. Okay, seterusnya menyempurnakan rukun-rukun yang lain seperti apa? Rukun sujud, rukuk, semua tu kita sempurnakan dan berdoalah dengan
doa-doa yang sesuai untuk solat sunat istikharah. Dan seterusnya kaifiat solat sunat istikharah ni selepas kita dah solat sunat tasbih, solat sunat tasbih ni iaitu yang rakaat pertamanya kita kena baca surah Al-Fatihah. Surah baca Al-Fatihah dulu, kemudian kita tasbih 15 kali. Contoh contoh. Ni contoh ni. Usalli sunnat tasbih 4 rakaat. Allahu akbar. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya baca kuat kita baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hingga akhir, ila akhir. Kemudian kita baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir. Dan selepasnya kita baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 15 kali. Ya, pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua pula kita baca selepas surah Al-Ikhlas baca 15 kali. Dah berapa dah? 30. Kemudian rakaat ketiga sekiranya buat pada siang hari dia boleh buat 4 rakaat dan rakaat yang ketiga kita tak baca surah dah. Kita baca Fatihah saja kan. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan rakaat yang keempat 15 kali juga. Okey, silakan Syafiqah. Ya, kenapa Ustaz? Tasbih, nak baca tasbih tadi. Oh, baca tasbih. Nak dengar tasbih Syafiqah. Okey, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Sebanyak 15 Sebanyak 15 kali. 15. Jadi kira 30, 45, 70 dah Ustaz. Jadi untuk siap rakaat. Tapi setiap perlakuan ataupun rukun PND itu ada bacaan 10 10 10. Jadi pengiraan mudah dia rakaat pertama 75. Rakaat kedua 75, rakaat ketiga 75, rakaat yang keempat 75. Gitu lebih kurang. Okey, saya ni dia Ustaz yang ni kaifiat yang rakaat pertama dah sebut tadi bahawa duduk istirahat tu sebelum bangun. Ni yang 10-10 tadi. Yang 10 tadi. Maksudnya rakaat pertama kita dah sujud, kita dah rukuk, sujud semua, duduk istirahat ni. Selepas pada kita nak bangun, nak bangkit pada untuk rakaat yang kedua tu pun kita kena baca 10 kali. 10 kali untuk kita baca solat sunat tasbih tadi. Maknanya Ustaz kalau bangun tu baca 10 kali, lepas tu Al-Fatihah, lepas tu baru baca 15 kali balik. 15 kali balik. Okey, Itu rakaat kedua yang seterusnya. Jadi kaifiat solat sunat tasbih dengan 2 salam. Yang tadi 1 salam. Okey, solat sunat tasbih dengan 2 salam ni iaitu niat. Niat ni macam Raja Balqis je tu nak baca tu. Boleh Raja Balqis. Boleh baca niat Ustaz. Niat. Tasbih yang tadi istikharah ni tasbih. Usalli sunatan tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Okey. Usalli sunatan tasbih 4 raka'atin lillahi ta'ala. Iaitu 4. Yang tadi buat siang hari. Yang ni pada malam hari. Okey, dengan 2 salam. Maknanya 2 salam kena raka'ataini. Gitu Zulaikha Raja Okey, terima kasih Raja Balqis. Itu dia punya kaifiat untuk solat sunat tasbih yang kita lakukan pada malam hari dengan 4 rakaat dengan 2 salam. Maksudnya 75 rakaat pada rakaat yang pertama yang kedua, dan solat yang kedua 75 jadi 300 keseluruhannya. Bilangan rakaatnya 4 rakaat dengan 2 salam sekiranya dilakukan pada waktu malam. Kita nak buat waktu malam ni, kita kena buat cara dia, kita kena buat macam ni. Ataupun kaifiat dia kita kena buat macam ni. Rakaat pertama, contoh kaifiat masih lagi dengan 2 salam tadi. Pada rakaat pertama kita kena selepas baca surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun atau surah lain-lainnya bertasbih sebanyak 15 kali. Macam tadi jugalah. Cuma dia ada 2 salam. 2 salam apabila kita laksanakan pada waktu malam. Dan kaifiat juga untuk solat sunat dengan 2 salam ni, rokok, selepas rokok bertasbih sebanyak 10 kali, iktidal 10 kali, kemudian sujud 10 kali, duduk antara 2 sujud, maksudnya selepas kita sujud tu duduk antara 2 sujud
kita kena baca 10 kali, dan sujud yang kedua bertasbih lagi sebanyak 10 kali. Jadi bilangan keseluruhannya kita laksanakan sebanyak 300 kali. Kemudian rakaat pertama juga duduk istirahat. Apa maksud duduk istirahat? Duduk istirahat ni selepas kita sujud yang kedua, kita kena duduk istirahat sekejap, rehat untuk kita bangun pada rakaat seterusnya. Masa tu pun kita kena baca 10 kali. Dan akhir sekali memberi salam. Selepas salam dia ada doa yang khusus lah untuk berkaitan dengan solat sunat istikharah ni. Ya, doa-doa ni ada ni. Ya, anak-anak kita yang boleh baca dengan baik ni doa-doa tersebut. Ya. Nanti mereka akan bacakan doa yang khusus untuk solat sunat tasbih. Oh, ada Ustaz? Ada. Ada tu. Kita nanti-nantikan. Jadi Ustaz, kita nak bagi murid-murid kita ruang dan peluang untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Pada hari ini kita belajar mengenai dengan solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Dan bersama dengan kita Ustaz Muhammad Amri Mat Husin. Ya, betul. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustaz? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Segmen ni kita nak belajar ataupun kita nak rumuskan berkaitan dengan hikmah. Ya, hikmah solat sunat tasbih dan juga solat sunat istikharah, insya-Allah. Apa kebaikannya Ustaz kan? Ya, betul. Sebab empat orang ni memang hebat-hebat ni. Mereka akan laksanakan nanti insya-Allah, mudah-mudahan. Khususnya solat sunat tasbih lah. Yang kita kena buat setiap hari jika mampu. Okey, baik. Kemudian kita hikmah, iaitu merumuskan hikmah menunaikan solat sunat tasbih dan juga solat sunat istikharah. Menunaikan solat sunat istikharah dan tasbih ni secara beradab dan istiqamah. Yang ni ada dalam DSKP kita lah. Okay, apa yang kita nak rumuskan pada hari ini ialah apa hikmah. Tadi Syafiqah awal tadi tanya, agak-agaknya apa hikmah? Tadi Ustaz dah jawab dah, keimanan. Yang dua lagi agak-agaknya apa agak-agaknya? Apa dua tu lagi Ustaz? Ya, yang dua lagi iaitu mendidik hati. Hati kita ni kadang-kadang berbolak-balik. Kadang-kadang kita pergi pasar pun kita tengok yang benda tak elok kan, benda yang mana dia masuk terus ke dalam diri kita ni, dia melekat dalam diri kita ni. Jadi bagaimana cara kita nak mendidik hati kita ni? Kita buatlah solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih khususnya. Dan yang keduanya kita nak menghindari syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syiriknya apa? Syiriknya sebab kalau kita mohon selain daripada Allah, maka dianggap sebagai syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita istikharah ni, kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak mohon kepada benda-benda yang lain, maka menghindari daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agaknya syirik ada berapa Lebih kurang ada berapa agak-agak Dua kan Ustaz? Dua Agak-agaknya apa ya? Syirik kecil, syirik besar. Betul Ustaz? Betul. Syirik bukan syirik kecil, syirik besar. Dia syirik kecil dengan besar ni dia lebih kepada maksilah tu. Qalqalah. Yang ni dia lebih kepada syirik khafi dengan syirik jali. Tersembunyi. Ya, tersembunyi. Ya, betul. Kadang-kadang dia banyak, dia kecil besar. Kecil besar. Itu tajwid Ustaz? Tajwid kubra, sugra tu kan. Bertukar kan. Jadi syirik kecil dan syirik besar. Jadi nak menghindari daripada perbuatan tersebut, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia hikmahnya kita mendirikan ataupun kita melaksanakan solat sunat tasbih. Agak-agaknya siapa ni yang boleh meneruskan hikmah solat sunat tasbih ni? Agak-agaknya istikharah sudah. Okey Zulaikha. Hebat Zulaikha. Silakan Zulaikha. Solat sunat tasbih mempunyai 3, iaitu mendapat keampunan kerana mengamalkan sunat Rasulullah SAW. Kedua, meraih kebenaran yang besar daripada Allah kerana banyak bertasbih. Ketiga, memberi ketenangan jiwa kerana banyak berzikir kepada Allah.
Alhamdulillah. Terima kasih Zulaikha. Jawapannya sangat baik. Kalau markah dia 10, dapat 10 penuh. Betul Ustaz. Terima kasih Zulaikha. Okey, itu dia panggil hikmah solat sunat tasbih mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kesemuanya permohonan kita ini, kita seboleh-bolehnya kita mengharapkan sangat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ada pilihan, nak ampun ke nak tidak ampun. Jadi kita mohon kepada Allah dengan ikhlas mungkin, dengan ikhlas kerana Allah, maka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita solat sunat tasbih ini mendapat ganjaran pahala. Ya, ganjaran pahala supaya kita apabila dibangkitkan di akhirat nanti, kita ini dibangkit dalam keadaan yang diredai, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya mendapat ketenangan jiwa. Tenang jiwa. Betul tak Fika? Tak tahulah Ustaz, tapi yang Ustaz, kalau contoh kita beramal ke atau zikir kan Ustaz, saya rasa tenang Ustaz. Tenang kan? Sebab kita betul-betul minta dengan Allah kan. Betul Fika. Betul Ustaz? Betul. Sangat betul. Ya, kalau sangat betul tu A+ tu. A+, amin. Kalau betul murid-murid A, kita pun A+ juga. Ya, betul. InsyaAllah. Mendapat ketenangan jiwa, insya-Allah. Kemudian kita lihat itu antara hikmah kelebihan. Ya, kelebihan untuk kelebihan solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Itu kelebihan dia. Jadi apabila dah ada kelebihan ni, kita kena amalkanlah. Laksanakan di rumah sekadar ataupun dengan kemampuan kita. Tak dapat sekali, tak dapat tiap hari, apa tadi? Sebut tadi? Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Tak dapat tak dapat tiap hari, kita buat pada hari Jumaat. Tak dapat hari Jumaat, kita buat sekali seumur hidup. Berusaha. InsyaAllah kuat kita. Tapi mesti ada kelebihan tertentu kan Ustaz, sebab dalam banyak-banyak solat sunat tasbih kan sekali seumur hidup. Kalau tak boleh buat setiap hari, sekali seumur hidup Ustaz. Ya, betul lah. Kan? Betul. Maksudnya betul-betul lah Allah nak suruh juga kita buat juga. Walaupun sekali lah Ustaz. InsyaAllah. Boleh Ustaz? Ya, ambil masa sejam lah. Kita nak baca tasbih subhanallah walhamdulillah. Kalau yang baca lambat lagi lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kena ambil lebih kan sejam setengah 2 jam baru siap. Kalau baca lambat lah. Ya, bergantung kepada cara bacaan kita. Okay, baik, selesai untuk hikmah. Ni kita nak ada ni murid kita ni yang nak amali salat. Waktu dia baca doa tu. Okey. Saya dengar ni Ustaz. Okey, kita tengok. Mana Raja Balkis apa tu? Okey, silakan Raja Balkis. Okey, amali maksud dia nak baca. Okey, silakan. Rasulullah SAW telah mengajar Jabir bin Abdullah dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wal aqdiru wa ta'lamu wal a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairuli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw khairuli fi ijili amri wa ajili aqdurhu li wa yassirhu li wa barik fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syuruli fasrifu anni wasrifu anhu wa qdur li al khaira haitsu ma kana summa radini bihi. Alhamdulillah. Raja Balkis, tahniah dan terima kasih. Bacaannya sangat-sangat baik. Antara pengertian gitulah. Ya Allah, sesungguhnya aku. Pengertian teruskan dengan Balkis pengertian dia. Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk daripadamu dengan ilmumu dan aku memohon ketetapan dan kekuasaanmu dan aku memohon diberikan daripada kurniaanmu yang agung. Sesungguhnya engkaulah berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan engkau maha mengetahui perkara gaib. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui perkara ini, ialah sesuatu yang baik kepadaku dan agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini, atau
baik dalam waktu terdekat dan masa depan, maka tetapkanlah dan permudahkanlah untukku. Berkatikanlah aku dengannya, dan apabila engkau mengetahui perkara ini tidak baik untukku, jauhkannya daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya. Tetapkanlah kebaikan kepadaku di mana-mana sahaja kebaikan ini berada, dan redhakanlah aku dengannya. Terima kasih banyak-banyak Raja Balqis. Kita minta Natasha sikit. Natasha, cuba Natasha rumuskan apa yang kita belajar pada hari ini dan pendapat Natasha berkaitan dengan topik-topik kita pada hari ini. Silakan. Pada pendapat saya, kita dapat belajar cara untuk solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih. Kita dapat tahu macam mana cara-cara dia untuk yang tak tahu, dan kita okey, boleh. Dah boleh dah. Kita nak bagi berapa bintang agak-agak. Oh, hebatlah Ustaz. Itulah. Terima kasih Tasha. Terima kasih. Agak-agak berapa bintang kita nak bagi? Kita boleh bagi, kalau skala 1-10 kita bagi 8. Kira hebat Ustaz tu. Sebab dia sangkut kat ujung. Okey, silakan Raja Balqis. Ya Ustaz. Okey, rumusan. Sila rumuskan. Okay. Secara ringkasnya, hari ini kita dapat mempelajari tentang maksud dan dalil yang berkaitan dengan solat istikharah juga solat tasbih. Kita dapat menjelaskan kaifiat solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih, serta kita dapat mengetahui hikmah dan kelebihan solat sunat istikharah dan tasbih. Terima kasih Raja Balqis. Skala 1 hingga 10 dapat markah 9.5. Sikit lagi tu Ustaz, 10. Okey, silakan Putri. Boleh? Ya Ustaz. Okey, silakan. Rumuskan. Hari ini, secara ringkasnya, hari ini saya dapat menyatakan maksud hukum dengan dalil tentang solat sunat, tasbih dan solat istikharah. Okey, terima kasih Amani. Kita bagi 7.8 markah. Dan yang terakhir, silakan Zulaikha, rumuskan sikit. Hari ini saya belajar tentang hikmah solat sunat tasbih dan solat sunat istikharah. Baik. Baik. Itu dia. Terima kasih Zulaikha. Terima kasih. Jadi Ustaz, itu rumusan daripada murid-murid kita. Bagaimana rumusan daripada Ustaz secara ringkas? InsyaAllah mudah-mudahan kita amalkan apa yang telah kita belajar pada hari ini. InsyaAllah kita amalkan di rumah dan kita belajar, selain daripada kita menjawab peperiksaan, dalam peperiksaan kita juga perlu mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amalkan dengan secara beradab dan istiqamah. InsyaAllah. Amalkan yang penting Ustaz. Ya, betul. Amalkan yang Ustaz, penting. macam mana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini Ustaz? Okey, keseluruhannya Alhamdulillah sangat baik dan memberi respon ataupun jawapan yang sangat menepati apa yang kita kendaki lah. Itu dia. Tahniah semuanya. Jadi Ustaz, kalau contohnya murid-murid kita nak dapatkan sumber rujukan, daripada mana Ustaz? Okey, kita boleh dapatkan daripada sumberku kan. Sumberku. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian pada hari ini, dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Didik TV KPM